dan 2 ni berada di fasa rawatan 1. Langkah 3 dan 4 proses counselling berada di fasa rawatan 3. Ni saya tak boleh explain, betul? Okay, ni langkah 1. Tadi kan langkah 1 iaitu kita kena acknowledge whether this is a traumatic case or not. So macam mana nak tentukan? Assess. Kita kena taksir. Salah satu adalah saya gunakan tadi PCL. Salah satunya lah. Dan pada langkah 1 ni juga sangat penting lah, ni macam fasa macam proses counselling kita yang awal tu. Proses katalah sesi pertama. Kan macam saya cakap tadi maksudnya ada penstrukturan semua kan restructuring tu kan, bina repo, confidentiality, informed consent dan sebagainya sama. Tapi saya tak tulis dah di sini sebab saya nak pendekkan ceritanya, nak fokus pada trauma ni. So of course di sini hubungan terapeutik penting, informed consent penting tapi lebih penting yang sini merah ni. Safety, stabilization, bina kontrak jika perlu jika keadaan ataupun hyperarousal ni tinggi, maksudnya sampai membahayakan diri dia, nak mencederakan diri, nak bunuh diri dan sebagainya, kena bina kontrak. Ingat balik safety plan tadi. Dan sangat penting pada masa ni psychoeducation dan sebagainya. Ni langkah 2. Langkah 2 ni adalah naratif trauma ataupun penceritaan semula. So ini detailnya lah, saya tak perlu nak cakap dengan detail lagi lah, sebab hampir sama dengan fasa rawatan 1 tadi yang saya ceritakan. Maksudnya macam ni lah, dengan fakta, perasaan, pemikiran, sensation, aspek yang dibayangkan, fantasi, semua kena ambil perhatian. Okey, langkah 2 ni ada beberapa tadi saya pecahkan Ni langkah 2 yang pertama dan kita ada nanti langkah 2 yang kedua kan. Okey. So langkah 2 yang pertama ni adalah ni satu kemahiran Kalau dalam sesi kaunseling kan kita ada kan kemahiran melayan mendengar, betul kita ada. So kalau ingat balik model IV tu yang 3 segi tu kan, yang triangle dulu kita belajar kaunseling dah 1000 kutu je lah kalau kat Malaysia ni, antaranya lah kan Egan IV dan sebagainya. So antara skill-skill yang dianggap sebagai skill yang tinggi lah, higher skill ni antara seperti kita dah berupaya untuk membuat konfrontasi, membuat interpretasi, betul tak? Kalau yang skill yang bawah-bawah sikit bertanya soalan itu skill-skill yang basic lah. Tapi yang higher skill tu dia dah go for confrontation, able to interpret, betul Dan seterusnya akhir sekali dia pergi kepada kita ada teori kita sendiri. Bukan teori kita develop sendiri, maksudnya kadang-kadang akan kita tanya kelik kita, okey, kau percaya apa? Aku orang CBT, kata dia tu. Aku REBT, dia cakap. Ini lah dia. Maksudnya dia dah ada dia punya own theoretical orientation. That is good. Itu antara kemahiran-kemahiran tinggi. Satu lagi kemahiran yang dianggap tinggi juga dalam sesi kaunseling trauma ataupun kaunseling trauma ini selain daripada skill yang basic yang kita dah belajar tu, yang micro skill dengan macro skill tu, itu tetap kita aplikasi juga bila buat sesi kaunseling, tak kira kaunseling kesihatan mental apa sekalipun ataupun kaunseling yang biasa, kita kena ada skill tu, kemahiran melayan mendengar tu. So itu kalau saya buat bengkel kaunseling krisis dan trauma ni, selalunya intervensi krisis maksudnya Dr. Nasir akan bagi kepada peserta yang tidak mempunyai kemahiran ataupun latar belakang kaunseling. Tapi kalau mereka ada kemahiran atau latar belakang kaunseling yang ni lah maksud saya yang formal lah, macam maksudnya ada at least diploma in counseling, barulah saya akan buat bengkel tentang kaunseling trauma. Sekiranya tidak, kita kena bagi basic skill dulu kepada peserta. Macam baru-baru ni saya buat yang pertama sekali kita dapat invitation daripada bahagian psikologi counselling terhadap mental health liaison officer, MHLO, di UM. Mereka minta kami berdua lah buat bengkel intervensi krisis dan trauma. Saya kata boleh trauma, tapi saya tak masuk pada counselling trauma sebab peserta tidak ada latar belakang counselling ataupun tidak ada basic helping skill. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya buat dengan KSN. Ini secara online bengkel secara online sebenarnya baru tahun ni saya dah dipanggil. Walaupun kami berat sebab terlalu lama sesinya, berapa 2, 4, 6 jam kan sebenarnya berat buat bengkel secara online, dan pula tu kita nak aplikasi susah sebab kita ni berorientasikan apa sesi kan bukan boleh bagi teori ataupun boleh cakap secara ini saja teori saja, tapi ada praktikal. So ini sebenarnya bagi saya bengkel online, bukan webinar tu memang banyak lah tapi ni bengkel. Ini satu
dua, ini yang ketiga. Dan next week yang keempat saya. Next week sebenarnya saya ada dengan saya sendiri sajalah saya ada dengan apa tu? Kementerian Pertahanan Malaysia. ATM. Sebab pelajar nak lah. Pelajar Masters Mood A saya. Nak kan dan dia sanggup tunggu sampai sepatutnya dia nak buat this week tapi saya kata clash dengan KPM. So dia nak buat. Itu saya akan kurangkan maksudnya saya tak boleh buat counselling trauma tetapi saya akan bagi intervensi krisis dan dia nak pula pengurusan emosi dan stres. Okey, tak apa. Sebab counselling trauma dah keluar. Sebab apa? Pesertanya di kalangan pegawai ATM Angkatan Tentera Malaysia tu. Dia begitu. So ini adalah satu skill yang tinggi, yang advance dalam counselling biasa dan juga counselling trauma, iaitu normalize. Normalize ni sebenarnya bila anda semua faham nanti, bila kita amalkan Allah, kita selalu cakap dalam perbualan harian kita. Tengok dulu. Okay, normalize apa? Normalize ni maksudnya kita normalize, menormalkan reaksi klien dari segi ABC dia. So macam mana kita nak normalkan? Kita dapatkan maklumat tentang simptom sebab semasa hyperarousal berlaku maksudnya dia punya rangsangan sensitivity-nya terlalu tinggi lah pada masa tu. Maksudnya kalau marah, sangat marah. Maksudnya kalau sedih, sangat sedih macam tu lah. Itu hyperarousal kan. Masa hyperarousal tu berlaku semasa especially sesi apa tu tadi. Penceritaan semula tu semua. Semasa itu berlaku sangat penting kita mahir menggunakan normalization. Sebab masa tu dia akan cerita, aku memang benci betul dengan dia. Ataupun saya benci betul dengan dia, saya tak puas hati dengan dia, dialah yang menyebabkan dialah yang menyebabkan kemalangan jalan raya lah. Sebab apa kita drive mungkin ada orang lain yang tidak memandu dengan berhemah lah kadang kemalangan tu disebabkan orang lain juga terbabit dengan kita. Saya tak puas hati dengan dia. Saya akan cari dia sampai dapat. Masa tu hyperarousal dia sangat tinggi. Rasa marah, rasa tak puas hati sangat tinggi. Saya sedang mencari maklumat dia sekarang ni. Kalau saya dapat, saya tak akan lepaskan dia. Saya akan cari dia sampai lupa macam dia memang sangat marah pada masa tu. Tengok non-verbal dia apa semua. Kan so itu sebenarnya salah satu reaksi klien tadi yang mengalami kemalangan lah contohnya dari segi kognitif, emosi dan tingkah laku atau psikologikal dia. Emosi sangat marah dan semua. Pemikirannya maksudnya dia menyalahkan orang itulah. Dan yang salah dia patut dihukum. Contohlah pemikiran dia macam tu. So itu nampak di situ So kalau kita nampak klien dalam keadaan begitu semasa dia ceritakan tentang peristiwa traumatik tu bagaimana dia berlaku, eloklah kita buat normalization. So macam mana nak buat? Nanti dulu saya terangkan itu dulu So pada masa yang sama kaunselor memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang, of course dalam konteks ni post traumatic stress. So maksudnya kita memberi pendidikan tentang apa? Antaranya lah kalau berkaitan dengan perbualan tu tadilah. Maksudnya kita nyatakan itu adalah simptom bagi mereka yang telah ditimpa peristiwa traumatik seperti kemalangan yang encik alami ke, puan alami ke. Dan simptom itu adalah normal bagi mereka yang mengalami kemalangan. Itu antaranya lah nanti saya tunjuk cara yang proper membuat ayat ataupun untuk kita reply kepada reaksi-reaksi yang ditunjuk oleh klien. So kenapa kita buat normalization ni? Sebab kita nak meyakinkan klien bahawa simptom-simptom yang ditunjuk ni semua ni, reaksi yang ditunjukkan ni semua ni adalah normal. Adalah normal disebabkan peristiwa tak normal itu. Maksudnya ada orang yang memandu mabuk ke, orang yang memandu sehingga hilang kawalan menyebabkan dia kemalangan dan ahli keluarga dia terkorban, dia saja yang terselamat, contohlah. So memang normal lah orang-orang yang mengalami kemalangan tu akan merasa marah begitu, rasa tak puas hati, rasa tak adil pada dia. Normal kan? Normal. Apabila dia berhadapan dengan peristiwa tak normal, apa peristiwa tak normal? Kemalangan. Itu antara poin-poin yang kita perlu faham ataupun kita perlu highlight kenapa pentingnya kita buat normalization. Dan kita boleh gunakan, janganlah kerap sangat kita ada skill-skill lain juga kan So normalization banyak digunakan dalam counselling trauma ataupun counselling kecelaruan mental lah. Malah ada thesis PhD lah yang ni di Australia lah thesis PhD yang dibuat hanya untuk hanya berdasarkan topik ni lah normalization saja.
tapi dia ada model dia lah. Dan bahan tu ada daripada saya kan, sebab saya buat tentang, tapi dia buat tentang PTSD juga lah. Dan antaranya dia nak mengkaji tentang teknik normalization. Okay, so bila kita buat ini, kalaulah berjaya normalization itu, bermaksud klien akan kurang merasa apa, merasa diri dia ni tak betul ke, ada something wrong ke dengan diri dia, gila ke dia ni sehingga dia berperasaan macam tu, marah yang amat sangat. Jadi kita kurangkan risiko klien mengalami secondary traumatization. Kenapa secondary? Padahal dia dah mengalami trauma ni, kita tengah buat sesi counseling trauma dengan dia. Bermaksud kalau kita berjaya, kita tidaklah menyebabkan dia mengalami second trauma, second trauma, maksud secondary trauma. Maksudnya dia dah trauma, dia buat sesi dengan kita pula re-traumatize dia. Itu dah secondary traumatization. So kita harap bila buat normalization, dia getting better. So dia hanya trauma lah dengan keadaan dia sekarang, peristiwa dia alami. Bukannya dia trauma dengan kita, dengan sesi yang berjalan dengan kita. Kan? Itu sangat penting lah. Okay. Macam mana nak buat normalization? Saya bagi satu contoh. Ini senario secara ringkas lah. Selalu saya pun gunakan kes yang ini. Contoh ini perbualan seorang klien lah, seorang patient atau seorang klien kepada kaunselor. Dia cakap macam ni. Boleh dengar tak semua? Puan Salamia dengar tak? Boleh doktor. Boleh. Saya boleh bila senyap sebab saya kata tadi soalan dikumpul pada akhir nanti senyap je semua Saya risau sangat bila senyap tu sebab takut saya dah keluar dan saya shock sendiri cakap. Okey. Saya bagi satu senario ini perbualan naratif klien tu, dia cakap, "Puan," dengan sedih lah "Puan, saya rasa sangat bersalah. Saya lah punca kepada anak saya meninggal. Saya ibu yang tak baik. Sepatutnya saya yang pergi dulu daripada dia. Saya sanggup bertukar nyawa dengan anak saya. Saya lah punca segalanya. Saya yang memberi kunci kereta kepada dia, dan dia bawa kereta untuk pergi tuition, dan dia dah tak ada sekarang." Ini sambil sedih menangis lah, tapi takkan saya menangis. Saya sepatutnya menerima hukuman, Puan. Saya tak puas hati. Saya nakkan anak saya balik. Dengan sedih. Okey, macam mana kita nak buat normalization? Ini adalah insiden di mana seorang ibu menyerahkan kunci kereta kepada anaknya yang baru mendapat lesen. Dan anak dia hari itu minta kunci kereta sebab dia rasa kali ni dia nak pergi tuition naik kereta sendiri, tak payah orang nak hantar. Ini cerita benar. So dia sebenarnya berjumpa kaunselor bila mana dia dah tak boleh nak teruskan kehidupan dia. Dia tak boleh nak teruskan kehidupan dia yang mana simple simple event saya katakan simple task lah dalam kehidupan seharian. Maksudnya pagi-pagi dia bangun saya cerita sikit lah sebelum buat normalization. Pagi-pagi ibu ni bangun akan siapkan breakfast kan. Kita selalu sebagai ibu lah siapkan breakfast mungkin set up lah meja tu, pinggan apa dan sebagainya, lebih kurang lah letak hidangan dan sebagainya. So bermula pagi tau, pagi ataupun subuh tu, bila dah siap siapkan breakfast atas meja tu, bila dia letak makanan ataupun pinggan yang sepatutnya dia akan letak di tempat anak perempuan dia yang meninggal tu juga. Dan dia tak bagi orang lain duduk situ. Memang dia merasakan anak perempuan dia perlu duduk situ, saya memang selalu duduk situ lah. Dan bila ahli keluarga yang lain pun dah bangun, dah mula nak keluar bersekolah ke bekerja, suami dia dan sebagainya, so dia orang tegur ibu dia, kenapa nak kosongkan tempat tu, nak sediakan pinggannya. Dia kata yang si A ni dah tak ada. Dia orang cakap lah kakak ke adik dan sebagainya, tak ada dah. Suami dia lagi lah marah sampai bila nak berubah, sampai bila nak move on. Kalau kita tak perlu gunakan Puan, sesiapa sahaja yang berada, tak perlu. Kita gunakan betul-betul fokus pada individu klien. Mana-mana ibu yang telah kehilangan anaknya akan mengalami rasa, apa dia cakap tadi tu, saya rasa bersalah, kan dia menyalahkan diri dia. Kita ambil balik apa yang dia bagi tadi. Saya rasa sampai ke tahap saya nak bertukar nyawa. Saya rasa ini tidak adil. Saya rasa sedih yang amat sangat. Ambil balik apa reaksi-reaksi yang dia beri dari segi kognitif ke emosi ke tingkah laku dan sebagainya, ambil balik. Tapi kena berupaya kita untuk mengingat atau mencatatlah semasa mendengar cerita klien tu tadi. Jadi
Mana-mana ibu yang telah kehilangan anaknya akan rasa bersalah, akan mengalami rasa bersalah, yang amat sangat. Contoh ni tadilah reaksi ni bagi, rasa amat sedih, rasa tidak adil pada dirinya, sehingga ada rasa ingin bertukar nyawa dengan anaknya. Betul dia ada cakap tadi kan, okay. So puan, reaksi yang puan tunjukkan tadi, reaksi yang puan kongsikan bersama saya ataupun simptom yang puan kongsikan bersama saya tadi, adalah normal. Adalah normal kenapa? Adalah normal terhadap peristiwa yang tidak normal ataupun terhadap peristiwa abnormal yang puan lalui, iaitu kehilangan anak puan. Boleh olah lah, tapi itu poin yang penting yang patut ada lah. Jadi saya di sini, ini bukanlah normalization tapi nak tambah hope, nak tambah harapan, sebab making hope tu sangat penting juga, ataupun giving hope dalam counselling trauma, counselling kesihatan mental sangat penting. Tapi you kena yakin, you boleh bantu, sebab itu knowledge tu, kompetensi tu perlu ada. Jadi di sini saya akan bersama puan, untuk mengurangkan, atau membantu puan untuk menguruskan tekanan emosi ke, reaksi-reaksi yang menyakitkan itu tadi ke dan sebagainya, supaya puan boleh meneruskan kehidupan dengan sebaik mungkin. Ataupun kita boleh tambah sikit lagi, kita boleh masukkan psycho education about PTSD. Reaksi-reaksi yang dialami puan ini adalah reaksi mereka yang mungkin mengalami post-traumatic disorder. Ada setengah klien dia akan tanya, apa itu post-traumatic? Ada setengah klien tak tanya. Kalau dia tak tanya, kita boleh bagi tahu pada dia, puan pernah dengar tak tentang post-traumatic stress, ataupun dalam bahasa Melayu lah, tekanan pasca trauma. Tak pernah. Tekanan pasca trauma ini, reaksi tekanan pasca trauma ini adalah reaksi yang ditunjuk oleh mereka yang ditimpa peristiwa traumatik ataupun pernah mengalami peristiwa traumatik seperti puan. Peristiwa traumatik yang dialami puan adalah, ni panjang sikit lah sebab kita nak educate dia, adalah kehilangan anak kesayangan puan. Mereka yang mengalami kehilangan anak akan menunjuk reaksi-reaksi yang hampir sama atau sama dengan puan, dan simptom ini ataupun reaksi ini dikenali sebagai PTS dan sebagainya. Pada masa itu, bila kita kata tentang PTS ataupun tekanan pasca trauma tu, kita boleh tambahlah sedikit dengan ringkas supaya ayatnya tak panjang. Tapi kalau kita nak bagi ayat panjang tak apa, sebab dalam kaunseling trauma dan juga kaunseling lain juga, kita tak bercakap. Tetapi bila kita sekali bercakap, kita mengeluarkan respon tu, kita akan bagi macam dalam bentuk ringkasan pendek kan, short summary kan, short summarization. Boleh ringkasan pendek, ataupun kita nak bagi pada pertengahan ataupun akhir ringkasan panjang, tak ada masalah. Ini kalau saya elaborate lagi, dia akan jadi panjang lah. Puan pernah dengar tak? Puan pernah puan pernah belajar ataupun pernah mendengar atau mengetahui tentang PTS? Kalau dia tak tanya, okey, PTS ni adalah berlaku kepada mereka yang pernah ditimpa peristiwa traumatik seperti puan, iaitu kehilangan anak yang disayangi. Tapi sangat penting juga bila dah educate tu, kita jangan kata dia stop di situ. Maksudnya PTS ini boleh diubati. Dan saya bersama-sama puan untuk membantu puan mengurangkan tekanan traumatik ini ataupun mengurangkan reaksi yang puan alami itu, supaya puan dapat meneruskan kehidupan dengan normal ataupun dengan baik. So adalah perkataan normal kat situ, keluarkanlah sebab nama pun normalization. Kita selalu cakapkan ni dan selalu kita ucapkan bila dalam perbualan harian kan, kalau aku jadi engkau pun aku buat macam tu, ingat tak? Kita ada cakap kan, kalau aku berada tempat engkau pun aku rasa aku buat yang sama. Tapi kita tak adalah cakap tentang kecelakaan mental pula, cuma bezanya ni sebab ini kita membuat itu kalau sesi ni berjaya lah. Jika tidak, mungkin di langkah inilah kita boleh merujuk klien, kalau bukan di langkah 3 tadi. Okay. Right, okay, kita masuk kepada kemahiran kaunseling trauma, InsyaAllah masa mencukupi ni. Baik, ada soalan? Saya tak boleh tu juga. Saya nak tanya, ada soalan yang sangat-sangat urgent ke? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, saya teruskan.
Selalunya pengalaman saya lah sesi petang ni selalu memang ramai yang senyap. Okey, ada soalan? Soalan? Okey, teruskan sekejap ya, saya tengok skrin. Okey. 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 Teruskan Puan Salamia atau siapa yang nak bertanya tadi? Teruskan. 1-2 je lah saya nak masuk kemahiran. 1-2 cukup. Okey. Saya tengok chat Okey. Prof tengok chat ada panjang soalan dia tu. Sekarang pukul berapa saya nak tengok chat. Okey, tak ada suara. Okey, ada suara jelas. Okey, tuan. Okey, terima kasih ni semua ada suara jelas dan sebagainya. Okey, boleh. Okey. Soalan daripada Nizatu Idayu betul Betul Prof. Okey, Cikgu Niza Okey, salam Prof. Okey, salam. Jika kita ada dengar dari seseorang ada kawan yang menyatakan rasa nak bunuh diri dan tak nak cakap dengan siapa-siapa pun perasaannya, bagaimana kita nak bantu supaya dia rasa kawannya itu dapat menjaga rasa luahan hatinya. Perasaan ini wujud setelah sekian lama PDPR Duduk PDPR. Sekian lama duduk PDPR dan masalah ibu bapa yang sering bergaduh. Okey, kawannya nak bunuh diri lah kepada seseorang dan dia menyatakan kepada Cikgu Niza ni dapat tahulah. So dia tak nak di sini, dia tak nak cerita pada sesiapa pun. So bagaimana kita nak bantu supaya dia rasa kawannya dapat menjaga. Dia sebenarnya tak faham sangat ayat, tapi katalah macam mana kita nak bantu supaya dia dah bagi tahu kawan dia supaya kawan dia rahsiakan yang dia ada intention nak bunuh diri, betul kan? So kawan dia ni kaunselor ke atau biasa, tak pasti. Tapi kalau sebagai seorang kaunselor, okay, of course lah kita kena break the confidentiality, kan Tapi bukan simply nak break the confidentiality dan menyebabkan keadaan menjadi lagi teruk. Bahaya juga tu kan Kita nak break ataupun kita nak menceritakan hal yang sebenarnya kepada pihak berautoriti ataupun kepada keluarga. Pihak autoriti mungkin tidak dululah, maksudnya kepada keluarga dahulu. Ahli keluarga yang terdekat, mungkin ibu atau bapanya, sudah tentu itu perlu. Tapi bila kita nak cerita pada keluarga pula, nanti akan ada konflik lah. Persahabatan kita dengan individu yang nak bunuh diri ni dah jadi dilema situ, konflik moral pula, antara nak menjaga persahabatan ke ataupun antara nak menjaga keselamatan. Sebagai kaunselor, mana yang lebih penting? Kalau kita merujuk kepada etika lah, kerahsiaan ni ada hadnya kan. Bila melibatkan nyawa, maksudnya nak tarik nyawa, nak orang ataupun nak tarik nyawa sendiri, perlu di break lah, perlu dipecahkan rahsia itu, maksudnya perlu mencerita, melaporkan kepada keluarga ataupun dalam konteks ni keluarga lah ataupun kalau pihak sekolah dan sebagainya, yes, pihak sekolah perlu tahulah, pengetua dan sebagainya. Tapi yang menjadi masalah pada kaunselor sekarang ni, bagaimana kita nak communicate dengan cara kita boleh menyelamatkan kawan kita ni, dan kita boleh orang kata menyelamatkan persahabatan supaya keadaan hubungan tu baik, dan juga menyelamatkan nyawa siapa tu tadi, kawan tu tadi. Itu yang lebih penting bagi saya. Tapi kalau you tanya, perlukah kita bagi tahu, nak menjaga kerahsiaan luahan hati tu memang perlu. Menjaga kerahsiaan tu memang perlu, tetapi dalam konteks ni dia tak sepatutnya merahsiakan. Sepatutnya dia boleh share ataupun dia boleh buat sesi dengan keluarganya sebab ini melibatkan nyawa. So lebih baik kita menyesal sekiranya dia rahsia terbongkar dan dia selamat berbanding kita menyesal dia sudah mengambil nyawanya. Dan satu lagi kita kena jaga etika. So etika kerahsiaan ni walaupun of course kita perlu rahsiakan, tetapi dia ada exception, tapi dalam keadaan tertentu seperti melibatkan bunuh diri, melibatkan penderaan, melibatkan warded, diperlukan rawatan perubatan, itu tidak boleh dirahsiakan. Kita dah tahu. Cuma saya kata sini macam mana kita nak communicate, nak convince kawan kita supaya hal ini perlu dapat ditangani bersama keluarga dia. Ataupun kalau bukan keluarga, perlu dilaporkan kepada majikan dan sebagainya, yes, perlu. So itu sangat penting.
So dia klien ni pula ataupun kawan dia ni sebenarnya ada masalah PDPR, dan pada masa yang sama dia ada konflik keluarga kan so ini memang berat sangat pada dia. PDPR ni memang banyak menyebabkan tekanan emosi. Bukan PDPR lah, maksudnya inilah maksudnya social distancing ni lah as a whole. Social distancing ni tadi yang siapa tu tadi yang awal-awal tadi Puan Salmiah stelsa tu yang menyatakan tentang cabin fever tu. Cabin fever tu memang lah asalnya daripada dia ada cerita horror ni, cabin fever ni ke tahun 2002 asalnya daripada itulah, disebabkan social distancing ni lah, maksudnya disebabkan isolation dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan tekanan emosi yang sangat berat. So dalam konteks ni ada kaitan jugalah PDPR ni juga kita terasing daripada kawan-kawan kita, cikgu of course lah daripada kawan-kawan kita nak berkongsi, nak bercerita ataupun nak tanya tentang pelajaran dan sebagainya. Boleh yang itu yang menyebabkan cabin fever dan sebagainya. So dalam konteks ni kalau saya nak menjawab betul maksudnya kita perlu laporkan maksudnya we have to break the confidentiality tapi caranya nak menceritakan tu nak memecahkan kerahsiaan itu itu perlu cara yang berhemah. Saya rasa kaunselor banyak menghadapi masalah dari segi tu, cara tu dengan siapa dia nak break the confidentiality tu saya rasa dah clear. Bila isu macam ni memang kena break the confidentiality, tapi caranya tu bagaimana tu supaya dia tidak menambah keterukan ataupun menambah kuatkan lagi intention kawan dia ni nak bunuh diri. Itu dia. Okay. Alright. Okay, itu saja Okay, kalau macam tu saya back to ni lah PowerPoint. Okay, boleh nampak Boleh. Okay, saya teruskanlah Saya teruskan dengan kemahiran. Ini should be interesting, tapi tak tahulah macam mana Ini menarik ni sebenarnya Okay. So kita akan masuk kepada kemahiran counselling trauma ni, di mana saya mappingkan kemahiran ni mengikut proses counselling ataupun fasa rawatan, tapi saya fokus proses counselling lah Proses counselling trauma untuk langkah 1 ni iaitu pengesahan trauma ni sebenarnya berkaitan dengan fasa rawatan 1 dan 2. So apa kemahiran kita perlu pada setiap proses ni Ni antara kemahiran ni, dia sebenarnya banyak kemahiran tapi saya ambil beberapa saja Saya tak mampulah dalam bengkel yang saya rasa pendek ini counselling trauma atau counselling semata yang lain kita more towards psikoterapi lah di mana kita tak banyak sangat bukan tak mendoka perasaan tu dengan mendalam, tapi pada masa tu perasaan tu terlalu overwhelming, bahaya overwhelming ni macam katalah marah dan sebagainya. Kalau orang tu ada penyakit darah tinggi, dia punya BP akan naik tinggi, bahaya tak? Bahaya, dia boleh collapse at any time. So itu sangat penting untuk kita ketahui lah Okey, teknik yang kedua containment saya tinggalkan, boleh baca sendiri. Saya lebih suka dengan teknik yang ketiga ni calming and soothing. Maksudnya teknik ini pun salah satu teknik untuk menguruskan hyperarousal. Maksudnya calming and soothing ni maksudnya ketenangan dan kepastian melalui pengakuan yang empatik terhadap perasaan. Macam mana nak buat Contohnya dikatakan lakukan seperti latihan pernafasan cari tempat yang selamat maksudnya kita cadangkan situ tadi kalau dalam sesi latihan pernafasan sebab itu tadi saya dah terang awal-awal boleh tarik nafas dan sebagainya. Cari tempat yang selamat maksudnya kalau dia mengalami hyperarousal bukan dalam sesi contohnya kita cadangkan dia supaya kalau pada masa dia terlalu marah, ingatan tu datang tiba-tiba, intrusive thoughts tu datang tiba-tiba terlalu marah sebab orang yang terlalu marah kadang-kadang tu dia boleh affect dia punya kesihatan fizikal. Itu lagi bahaya bukan sekadar emosi saja So terlalu marah sangat kalau dia berada masa tu di bilik ataupun masa tu berada di sofa tengah tengok TV, bangun. Cari tempat lain selain pada duduk di sofa atau bilik tu. Mungkin keluar dari rumah ataupun kalau di dalam rumah cari tempat yang lain. Beralih position. Kemudian cadanglah bercuti rehat dan sebagainya. Okay. Seterusnya boleh nampak lagi apa tu Puan Samia dan yang lain boleh dengar Boleh doktor, boleh. Okay, alright. Boleh dengar doktor? Boleh.
Tiba-tiba saya merasa ngantuk tadi, tiba-tiba saya segar balik. Ada doktor ada. Alright, okay, saya kena kejut-kejutkan awak semua ni. Sorry panggil awak pula anda semua ni Okay. Yang seterusnya masih lagi retelling the story, masih lagi di langkah 2, iaitu kalau sesi kaunseling biasa kita masih dalam peringkat penerokaan ni, sesi pertengahan ni. Ini tengah-tengah orang kata the most toughest part lah, paling tough sekali, the most challenging part ni. Mengenal pasti triggers. Tadi kan saya cakap tak tahu kenapa tiba-tiba datang fikir ni kan. Kalau apa tu tadi panic. Kalau panic tu tadi, kalau acute panic acute CUE acute panic tu yang ada tanda, tak apa, mudahlah kita nak bantu. So bila tahu nampak lelaki, mungkin for a while kita bolehlah mengelak, tapi pengelakan bukanlah coping skill ataupun teknik menangani yang bagus. Itu tak bagus sebenarnya. Itu salah satu simptom lagi tu pula, avoidance symptom tu. Okay, so kalau kita tahu apa puncanya, so next time bila kita nampak lelaki, bukan lelaki lah, lain tak katalah kita memang mengalami peristiwa traumatik, contohnya apa rumah terbakar sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi orang yang mengalami rumah terbakar sehingga kehilangan nyawa ni agaknya apa yang boleh menyebabkan dia mengalami trauma. Dia mengalami trauma mungkin apabila berlakunya kejadian kebakaran yang berlaku pada orang lain atau orang terdekat pada diri dia. Especially kalau yang terdekat dengan diri dia, saudara mara, berlaku kejadian kebakaran, akan trigger dia kan. So kita kena pasti trigger tersebut. Kalau dalam konteks ni kebakaran, dia senang je. Trigger dia yang utama sudah tentu insiden yang sama berlaku, terutamanya berlaku pada orang terdekat dengan dia. Adik-beradik contohnya, sebagainya. Sebab dia tak sanggup lagi mengingat bagaimana dia terdengar jeritan dan sebagainya kan. Teringat orang minta tolong. Jadi trigger dia apa? Rumah terbakar satu. Lagi trigger dia apa? Bila terdengar bunyi-bunyi yang sama seperti orang meminta tolong, seperti orang ialah begging lah for helping kan, untuk merayu untuk ditolong, seperti orang mengerang kesakitan, itu antara trigger dia. Api trigger, rumah terbakar trigger, orang menjerit-jerit minta tolong trigger, orang menangis, orang mengerang kesakitan, maksudnya suasana hingga-hingga tu bising tu, itu trigger dia. Jadi dia tak pergi tempat-tempat yang bising, apatah lagi kalau dia nampak ada letupan, ada kebakaran, even dia tak buka kalau ada cerita dan sebagainya, even ada berita dalam newspaper dan sebagainya, dia tak akan baca sebab trigger. So sangat penting kita bantu klien mengenal pasti seberapa banyak trigger. Tadi saya cakap rumah terbakar kan, tak semestinya rumah terbakar akan trigger, yes. Tetapi apa yang berlaku bersama kebakaran tu akan trigger dia. Mungkin kehilangan anak dia masih kecil, mungkin masih bayi lagi. So mungkin dia nampak bayi yang menyupai anak dia menangis, menjerit ataupun kadang bayi ada yang menangis, kadang macam kuat dan sebagainya. Itu trigger dia kepada bayi dia ataupun anak dia yang meninggal. Itu pun boleh jadi trigger, kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Melainkan kita tanya kepada klien. So dalam konteks ni macam mana kita nak bantu klien kenal pasti apa pencetus yang provoke dia, yang provoke flashback datang balik, ingatan intrusif datang balik. Ingat ini masih lagi di fasa rawatan proses kaunseling, proses kaunseling yang kedua. So sangat penting kita bantu dia. Macam mana nak bantu? Ini antara teknik ni lah. So kita minta bercakap dengan klien seperti biasa, melayang dengan macam biasa semua. Seperti biasalah, minta klien breakkan trigger. Cuma beza sini kita ada teknik tertentu, iaitu kita minta dia grade pada skala 1 hingga 4. Ini bergantung pada kaunselor nak ubah suai. So skala 1 ni ataupun grade 1 ni apa dia? Ini adalah kita minta dia senaraikan triggers, seberapa banyak trigger atau mungkin satu yang paling mudah nak diuruskan atau ditangani. Katalah ini dah settle, dia memang clear. Paling mudah apa? Dia nampak rumah terbakar, memang itu yang paling mudah, itu akan trigger. So macam mana nak tangani rumah terbakar tu? Mungkin for a while dia kata dia mengelak, tapi dia akan, ini selalu kita guna teknik exposure terapi lah. Maksudnya kita dedahkan dengan perkara yang berkaitan dengan api. Boleh tak PowerPoint ni jadikan full screen? Ada yang kata tak berapa nampak.
Oh, saya pula senang macam ni sebab saya nak kontrol berapa banyak lagi tinggal pada saya kan. Tak apa, boleh. Ya, saya nak tengok berapa banyak tinggal dengan masa yang saya ada. Okay, tak apa, boleh, tak ada masalah. Terima kasih Prof. Okey, sama. Dari tadi rupanya tak nampak ke? Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Ya, patutnya cikgu-cikgu beritahu awal-awal tadi, saya tak ada masalah nak turn into slide form. Slide format lah. Tapi tak apa, ni sekarang dah clear ya. Okey. So yang kedua, trigger yang mana trigger yang klien tidak atau belum dapat nak menenganinya sekarang tapi akan diuruskan kemudian. Ini juga penting. Ya, dia belum dapat nak menguruskan rasa dia kata trigger bila dengar orang menangis, meminta tolong, melolong-lolong, merayu minta tolong orang mengedam kesakitan. Maksudnya dia tidak dapat lagi nak menangani suasana yang bunyi-bunyian seperti itu. So dia pergi, bukan saja dia pergi ke rumah itu, bahkan apa saja kemalangan yang mendengar suara-suara seperti itu, dia kata dia akan cuba elakkan. Sebab ini betul-betul mencetus dia terhadap ingatan di mana ahli keluarga dia terkorban, contoh anak dan sebagainya. Dia memang dia tak dapat nak tanganinya sekarang. Tapi dia rasa dia boleh menanganinya dan dia akan cuba uruskan, mungkin dia dengan kita ke. Elok kita senaraikan mengikut ranking ataupun skala sebegini. Sebab dia bagi kita idea. Apa trigger yang mudah, apa yang suka, apa yang nak buat tapi belum dapat lagi, apa yang nak dikawal tapi dia tak tahu nak buat macam mana dan sebagainya. Ini contoh lah So cikgu boleh ubah suai, at least bagi kita idea macam mana nak uruskan trigger. Kenapa kita boleh uruskan? Sebab bila kita tanya tentang trigger ni nanti, kita minta klien tuliskan, okey apa yang berlaku. Maksudnya dia akan ceritakan rumah yang terbakar. So bagaimana nak kawal rumah terbakar itu daripada provoke daripada mencetus ingatan kita terhadap peristiwa traumatik. So bagaimana nak mengawal, dia akan come out ataupun kita akan bantu dia bagaimana nak mengawal trigger ni rumah terbakar ni supaya apabila kita telah dapat kawal, so bila dia berhadapan dengan kebakaran, rumah terbakar ataupun dalam konteks ni mendengar suara-suara minta tolong dan sebagainya, dia dapat lalui dengan baik. Tidak lagi orang kata trigger dia untuk ingatan yang sedih, menyakitkan dan sebagainya. Yang kata lain dia boleh fokus kehidupannya dengan lebih baik apabila dia lalu ke ataupun dia terbaca berita, dia terdengar orang menceritakan dan sebagainya, dia tak perlu avoid lagi. Dan macam mana tadi yang saya cerita tu maksudnya bagaimana nak mencapai lah. Maksudnya kalau dia dapat tahu cara nak mengawalnya, sudah tentulah dia dapat meneruskan kehidupan yang baik yang mana dia tak perlu avoid. Dia tak perlu mengelak lagi apabila perkara yang mencetus atau pun putus hubungan yang penting dan sebagainya. Lagu jiwa ni boleh trigger sangat-sangat tau. Bukan trigger je, kita pun melayan. Kita melayan habis-habisan dan selalu berlaku juga kadang-kadang tu mengalir air mata kita, betul tak? Ada. Setakat mengalir mata tak ada masalah. Setakat sedih sikit tak masalah. Tapi katalah kita terbawa, carried away by that sadness tu, disebab dengar lagu tu tadi, hilang kawalan kita terhadap staring tu tadi, apa jadi? Accident. Kita langgar kereta orang ke, ataupun orang langgar kereta kita, ataupun kita accident seorang-seorang pun boleh berlaku. Ini yang kita risau. Sebab apa? Semasa flashback berlaku, kita takut kita hilang kawalan terhadap diri kita. Unconsciously, kita tak sedar. Kenapa? Sebab dengar lagu tu tadi. Dengar lagu jiwa memang antara faktor pencetus, faktor risiko yang sangat tinggi lah, sangat besar kepada mereka yang mengalami kekecewaan. Saya ingat tu janganlah kalau nak selesaikan masalah dengar lagu tu tadi ada kan dengar lagu tu, tapi janganlah pasang lagu-lagu yang berkaitan dengan tu. Pasanglah lagu-lagu yang bersemangat. Jika kau fikirkan kau boleh ke dan sebagainya kan. Apa lagu Whitney Houston tu, Hero ke, itu bagus juga. Janganlah pasang lagu-lagu yang macam sedih. Pasrah tu memang sedih lagu lagu siapa tu, Era Fazira dan sebagainya, tapi maksudnya bagus juga, ada lirik yang bagus-bagus tapi sedih lah saya tengok. Macam soalan kita ni lemah sangat tapi disebabkan kelemahan inilah sebenarnya kita perlu berserahlah pada Allah. So bergantung pada bagaimana kita nak perceive lagu tu. Tapi apa pun lagu yang terlalu meruntun jiwa ni janganlah dipasang semasa kita tengah mengalami, kita ditimpa peristiwa traumatik kita pernah ditimpa peristiwa traumatik. So klien memerlukan protokol untuk menguruskan flashback.
Maksudnya protokol apa yang boleh dilakukan sebelum flashback sebenar ketika klien tenang dan relax. So kita boleh buat protokol semasa kita dalam keadaan yang tenang, tak masa tu flashback tak datang. Tapi kita tahu, kita selalu mengalami flashback, ingatan tu datang balik, kita tahu, macam tahu sangat. Tapi masa tenang tu kita buatlah protokol tu, nanti saya tunjukkan So klien boleh berlatih, amalkan setiap hari supaya dia menjadi automatic. Automatic berada pada diri kita, bila flashback datang kita akan buat yang ni. So antaranya antaranya kita boleh gunakan teknik inilah. Ini dipanggil sebagai macam, kita panggil apa ni? Mantra lah. Antaranya dia kata, ajak klien mengenal pasti apa triggers yang mengaktifkan flashback masa lepas. Katalah 3 tadi kita dah kenal pasti tadi melalui latihan tadi tu. Sudah tahulah. Kita dah tahu dia punya triggers tu. Kemudian dia kata minta klien tuliskan pelbagai cara yang boleh mengingatkan mereka bahawa this is only flashback. It is not dangerous. Macam itulah antaranya. Maksud ini hanya flashback. Flashback bukan real. Flashback bukan yang sebenar. Flashback telah berlaku di masa lampau dan dia tak akan berlaku lagi sekarang kalau kita tak melayani lah, kalau kita tak mengajar. Kita kena firm ni satu macam kata mantra atau affirmative statement. Kita boleh buat, ini salah satu teknik ramai juga kalau kita ada mengikuti kursus NLP, ini antara teknik yang mereka guna menggunakan, dia tak panggil mantra lah di sini so maksudnya mereka tak panggil mantra, kita di sini panggil sebagai mantra. So ini antara contoh. This is a memory. Maksudnya flashback is a memory, not a repeated of trauma. Flashback ni adalah satu ingatan ataupun kenangan, tetapi bukan ulangan. Maksudnya ni bukan peristiwa traumatik. I am remembering. It is not happening now. Saya memang mengingatnya, tetapi dia tak berlaku sekarang ni. Saya tidak lagi berada dalam keadaan bahaya. So ini hanyalah imbas kembali ataupun flashback. Nak tulis bahasa Inggeris, ikutlah bahasa masing-masing yang kita selesa. Ini adalah flashback ni, macam kita educate diri kita tahu. Ini hanya flashback dan ini adalah reaksi normal kepada aku yang pernah mengalami trauma. So dia telah berlaku pada masa lampau dan ketenatan, kesakitan, kegembiraan, kedahsyatan tu semua telah berlalu dan dia tidak berlaku sekarang. Buat affirmative statement macam ni pada diri kita. Ubah suai ikut keselesaan kita, guna perkataan kita sendiri, wording yang power kita sendiri. So tulis cantik tu tampal kat dinding ataupun record pasang banyak kali. Sebagaimana kalau kita berzikir dan sebagainya, kita ada dengar begitu juga ini. Ini macam zikir kita. Kita berzikir kan dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Itu bagus. Dan selain itu kita boleh guna perkataan-perkataan sendiri yang memberi kesan mendalam pada diri kita. Ini boleh kita buat sendiri, buat suai dan sebagainya, record, rakam, kongsi. Kalau tak nak kongsi pun tak apa, tapi untuk diri kita. So ini akan seolah-olah macam kita distract lah. Distract apa? Distract flashback itu berlaku. Sebab flashback salah satu simptom yang utama juga dalam intrusive symptom tu tadi. Maksudnya dia mengganggu. Ataupun kita guna yang kedua, teknik iaitu dialog dalaman. Sebab kita bila mengalami sesuatu krisis dan sebagainya, masalah dan sebagainya, so kita tend to talk to ourselves and then kita proses within ourselves. Kita sendiri proses, kita bercakap. Macam saya cakap tadi lah. Kita proses, kita cakap dengan diri kita, kita proses, kita come up dengan solution dan sebagainya. Dan benda tu going on and on and on sampai dia mengganggu tumpuan kita pada kerja-kerja lain. So dalam konteks ni dia kata semasa flashback, klien mungkin mengalami dialog dalaman ataupun self-talk yang berlaku pada masa sekarang. Bila flashback flashback kan terhadap peristiwa lepas, bila flashback berlaku sekarang, kita bercakap dengan diri kita sendiri pada masa sekarang sebenarnya. Kita tak voice it out, tetapi kita bercakap dalam diri kita secara senyap. So dia kata ini berlaku pada masa sekarang dan ini yang bagusnya dia berlaku pada sekarang. Bukan baguslah maksudnya saya nak cakap, nak tunjukkan contoh bahawa self-talk dalam bentuk present tense ni sebenarnya memberi kesan lebih bagus, lebih powerful dan real kepada klien. So apa yang berlaku semasa self-talk ni adalah contohnya kita bercakap, dia datang untuk sakitkan aku. Dia ni apa? Peristiwa traumatik ataupun triggering factor dia apa? Orang ke, peristiwa ke, objek dan sebagainya. Dia datang untuk sakitkan aku. Dia buat aku lupa perkara yang aku tak suka. Dia buat aku lakukan perkara yang aku tak suka, bukan lupa, sorry.
So dia datang untuk sakitkan aku, dia buat aku lakukan perkara yang aku tak suka. So masa flashback tu datang, kadang-kadang antara dialog dalaman kita ucapkan pada diri kita ada seperti ni. Dia datang lagi, dia ganggu lagi. Ini kalau kita dah get used kot, dah banyak kali flashback berlaku dalam hidup kita, datang dalam ingatan kita, kita macam seolah macam kita dah boleh cakap pada flashback tu, kau datang lagi kau buat aku sakit je, kau buat aku sedih je. So itu yang kita cakap kan, tapi kadang-kadang kita tambah, tak apa, kau buat aku sedih. Dulu mungkin aku sedih, sekarang aku takkan sedih. Dulu kau boleh kawal aku, sekarang kau tak boleh kawal aku. Itu antara ucapan kita semasa flashback datang. Tadi tu saya tambah lah tapi ini antara dialog ni lah. Jadi di sini dia kata, untuk mengurangkan kesan negatif flashback tu, klien boleh mengubah dialog dalaman tu ke masa kini. Maksudnya ubah dialog dalaman masa kini kepada masa yang lepas. Ni terbalik maksudnya di sini dialog dalaman tu tadi saya sebenarnya dah tunjuk pada awal tu, dia datang untuk sakitkan aku, dia buat aku lakukan perkara yang aku tak suka. Tapi ini semua telah berlalu. Saya dah jawab awal-awal tadi. Tapi ini semua telah berlalu. Dulu di masa lepas kau boleh sakitkan aku, sekarang ni tak boleh. Saya dah tambah dulu. Ini maksudnya mengubah dialog dalaman masa kini kepada masa lepas. Maksudnya kita tambah di sini dialog dalaman ni kita tambah sikit apa yang berlaku masa lepas. Masa lepas dia menyakitkan kita kan, tapi sekarang tidak lagi. Dulu mungkin aku lemah, tapi sekarang aku tak lemah lagi. Maksudnya kita kaitkan, kita gunakan dialog, kita gunakan kita ingat semula apa yang dah berlaku masa lepas dan kita bawa ke masa kini. Saya rasa difahamlah mudah begitu. Ataupun lagi satu, kita anggaplah nak uruskan flashback ni macam kita tengok TV lah. Tengok TV sekarang kan ada remote control kan, bukan main kecil-kecil dah tak ada TV sekarang semua ada remote control. So kalau kita rasa flashback tu datang,